kita ya. Jadi selaku penasihat program, saya mengambil kesempatan mengalu-alukan dan juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal, MP Tambun ya, dan juga Wakil Rakyat bagi Cinderiang negeri kita, Datin Seri Dr. Nomi Ashikin, Pengurusi Perak Food Bank, Dr. Siva, Pengarah Hospital Slim River, dan Ustaz Muhammad Dia Adin daripada Yayasan Adin yang menjadi ahli panel kita pada hari ini. Ya, saya sangat bersyukur ya atas kehadiran tetamu kita ni dan juga rakan-rakan ya yang mengikuti Google Meet pada petang ini. Dan dengan tidak membuang masa, saya nak serahkanlah program ini kepada Datin Sri Dr. Nomi untuk menjadi moderator kita untuk petang ini. Silakan Datin Sri. Pertama sekali kena on dulu mikrofon. Assalamualaikum semua, selamat petang. Terima kasih terutamanya kepada Datin Norma selaku pengerusi NGO Wanita Prihatin, pengurus penasihat rumah ngaji, pengerusi Teduhan Kelana. Saya rasa kalau saya nak nak letakkan berapa banyak jadi pengerusi itu mungkin sampai petang kakang tak habis. Tapi ini adalah satu usaha yang sangat baik dan saya sangat-sangat beruntunglah sebab berjaya nampaknya melalui NGO Datin Norma kita dapat mengumpulkan ramai-ramai orang. Jadi sebelum kita memulakan cerita, saya rasa eloklah kita mulakan dengan sedikit doa. Jadi saya nak jemputlah Ustaz Dia untuk memulakan kita punya perjumpaan petang ini dengan membaca doa sedikit. Dipersilakan Ustaz. Ustaz Dia dengar ke? Ustaz Dia. Okey, insya-Allah. Nampaknya. Okey. Dengar. Cuma dia terputus-putus ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan perbincangan kami berkenaan dengan kepentingan pengambilan vaksin pada petang ini, kami memohon kepadamu ya Allah, kau bukalah pintu hati-hati rakyat Malaysia untuk menerima vaksin COVID-19 ini untuk kemaslahatan umum ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kita sama-sama doakan semoga dijauhi wabak ini dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga keluarga kita ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan ini juga kami memohon kepadamu ya Allah, semoga wabak ini semakin terhapus dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, khususnya di negara kita Malaysia ya, yang mana kita telah melaksanakan usaha-usaha untuk kita hindari dan juga hapuskan wabak ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan ini juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan saudara-saudara seakidah kita di bumi Palestin. Semoga diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam
ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amin. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya rasa hari ini kita cerita pasal peri pentingnya mengambil vaksin daripada segi sudut kesihatan. Namun begitu saya nak bagi konteks sedikit. Saya sekarang berada di United Kingdom. Pada bulan 12 iaitu 5 bulan yang lalu, kes di United Kingdom adalah sebanyak 70,000 kes baru sehari. 70,000. Malaysia sekarang ni menghampiri 10,000 dalam sedikit masa lagi. Di sini antara benda yang dibangkitkan oleh kerana Perdana Menteri di sini sedang diajukan apakah langkah-langkah dan jika tindakan yang telah diambil itu adalah betul. Jadi apabila kes sangat tinggi pada 70,000, pada waktu itu lockdown hanya berlaku selepas waktu Christmas dia. Jadi bermakna dia membenarkan orang meraihkan hari Christmas. Namun begitu di Malaysia pula kita nampak yang kita punya negara telah memutuskan untuk waktu kita tahu raya tahun ni semua orang beraya sendiri di rumah. Jadi di sini sebelum saya bermula cerita pasal daripada segi perubatan, saya nak minta Datuk Seri Ahmad Faizal untuk memberikan sedikit penerangan tentang tindakan kerajaan yang baru ini, adakah kita terlalu lambat ke ataupun dan sebagainya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang berbahagia Bonda Datin Hajah Norma Hanum, moderator Dr. Nomi, rakan-rakan Ustaz Dia, Dr. Siva dan wajah-wajah ahli-ahli syurga insya-Allah semua yang saya nampak ni. Seronok tengok semua sihat alhamdulillah. Pertama sekali saya nak ucap terima kasihlah kerana turut dijemput untuk bersama dalam kita punya apa nama ni, tak tahulah program ni. Dah tak dapat berjumpa. Saya pun daripada raya sorang-sorang dalam waktu kena self isolation. Sebelum raya, seminggu sebelum raya, saya bermesyuarat dengan pegawai saya. Balik dia Ipoh, tahu-tahu dia dah kena positif COVID. Jadi saya duduk di rumah, isteri tak ada, anak tak ada, makan lemang orang hantar, tengok TV. Seronok tengok ada lawak. Jadi itulah cara kita beraya. Dan alhamdulillah walaupun dalam keadaan itu kita dapat juga berhubung, saya pun dengan keluarga beraya macam inilah, duduk kursi macam inilah beraya. Tapi seronoklah juga, saya rasa banyak juga rahmat yang kita dapat. Dalam pada itu saya melihat di waktu sekarang ni orang ramai begitu dengan keadaan sekarang. Ramai yang begitu marah dengan kerajaan juga kerana mereka walaupun kerajaan pun mengumumkan menggunakan ordinan darurat sekarang ni, kita telah pun menggantungkan parlimen dan Dewan Undangan Negeri-Negeri, tetapi masalah COVID ini masih tak selesai. Jadi orang mula merasa resah dan marah kepada kerajaan. Orang yang meniaga tambah pula lagi lah, meniaga dah tak berapa elok dan sebagainya. Tapi saya fikir masalah yang kita alami ni, kalau daripada mula lagi saya pada bulan Mac tahun sudah lagi, saya nampak ianya berpunca daripada ketidakfahaman kita tentang masalah ini sebenarnya. Sebab kita nampak apabila sesuatu itu berlaku, orang lain yang akan mengurus kehidupan kita. Kita tidak bertanggungjawab kepada kehidupan kita sendiri. Daripada tahun sudah lagi, saya telah selalu sebutkan bahawa kita perlu hidup dengan COVID ini untuk beberapa tahun akan datang. Jadi we have to live with COVID. Maknanya apabila kita gembar-gemburkan berkenaan dengan SOP baru, hidup cara normal baru, tetapi kita secara umumnya masyarakat dunia telah gagal untuk melaksanakan kehidupan cara baru ni.
Ini yang menyebabkan turun naik kes positif COVID-19 ni. Apa yang berlaku hari ini? Saya masih ingat, kalau kita flashback sekejap ni, tak payah lama, 2 bulan sudah sebelum nak masuk bulan puasa. Heboh satu Malaysia, 2 perkara orang minta. Satu, orang minta sangat nak sembahyang tarawih. Minta masjid dibuka. Minta solat Jumaat dibuka semula dan sebagainya. Kita buka. Kemudian apa berlaku waktu solat tarawih? Saya tahun ini alhamdulillah, untuk makluman Bonda Datin Norma, saya tak miss sembahyang tarawih. Dan saya banyak juga solat tarawih di masjid. Saya tengok di masjid di Kuala Lumpur ni, di Taman Tun, saya sembahyang di Masjid Taman Tun. Waktu solat perfect, bagus. Semua ikut jarak sebab jatuh kuasa masjid dah tentukan. Letak sejadah dah tersusun. Tetapi habis je, jangan tunggu kita witir. Dia lepas solat 8 rakaat, dia dah cabut. Dia cabut, berebut-rebut ambil slipper. Berebut-rebut ambil makanan bungkus orang sedekah more. Habis SOP. Kemudian sebelum tu pula apa berlaku? Saya pergi tengok Ramadan. Saya pergi sekali. Lepas tu tak pergi dah. Berebut-rebut orang untuk bazar Ramadan. Apa kata rakyat? Rakyat minta sangat dibuka. Kemudian 2 minggu sebelum raya, kalau di Kuala Lumpur ni, saya nak sebut cerita di Kuala Lumpur, itu pengalaman saya sendiri. Di Kuala Lumpur ni, 2 minggu sebelum raya, di Jalan Tunku Abdul Rahman, di berdekatan dengan semua house, di semua tempat itulah, tempat orang biasa nak shopping raya, macam semua manusia. Tak ada pedulikan lagi, bawa anak kecil, semualah berjalan. Jadi kita sebenarnya gagal mengawal diri kita. Kita tidak nak hidup dengan COVID, dan kita berasa begitu selesa, kita rasa kes dah tak berapa banyak, kita nak sangat beraya, maka kita lupakan segala-galanya, dan tiba-tiba berlaku kes menadak sejurus selepas kita sambut hari raya. Walaupun pada hari raya tu kita dah tutup. Kita dah tutup sempadan negeri, sempadan daerah dan sebagainya. Tetapi kes sekarang ni mendadak dengan begitu tinggi, dengan varian-varian baru yang dahsyat-dahsyat lah. Sekarang ni kita dah dengar cerita orang sampai hospital terus jatuh, terus meninggal. Tak sempat diubat dan sebagainya. Jadi apa buat? Apabila kerajaan menasahkan maklumat-maklumat ini, kita kena buat. Malah sebenarnya sebelum lagi kalau nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, nasihat daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia menyebut kita mesti buat lockdown. Total lockdown. Tak boleh keluar rumah langsung. Kedai semua kena tutup. Pasar semua mesti ditutup. Kita mendengar. Dan Perdana Menteri ketika itu memang berhasrat sangat-sangat nak tutup. Nak buat lockdown. Tetapi ada lagi satu maklumat yang kita dapat. Maklumat daripada pemain-pemain industri. Malaysia ini, kita ni adalah sebuah negara yang membangun. Kita banyak, ekonomi kita banyak bergantung kepada pelaburan asing. Orang luar datang buka kilang, kemudian dia menyediakan peluang pekerjaan. 1 kilang sampai 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 peluang pekerjaan. Jadi kita kena fikirkan tentang masalah mereka juga. Dan mereka merayu kepada kerajaan. Dia kata kalau kilang kami ni ditutup sehari, kami akan rugi 10 juta. Jadi kalau tutup 10 hari, kami akan rugi 100 juta. Kalau 2 minggu, dah bertambah jadi 140 juta dan sebagainya. Jadi mereka merayu pada kerajaan. Kerugian ni mereka tak tertanggung. Dan bila tak tertanggung, mereka terpaksa lay off ataupun memberhentikan para pekerja. Jadi kita buat kajian, kalau itu berlaku, lebih daripada 4 juta pekerjaan di Malaysia hilang. Begitu je. Kalau gaji dia sebulan RM3,000, tiba-tiba dah tak ada. Orang Malaysia ni, dia kalau yang bergaji RM3,000 ke RM5,000 ni, kita bagi dia 2 bulan cukuplah. Kalau tak ada orang nak bantu, memang dia tak pandai. Jadi makin susah keadaan. Itu yang menyebabkan kerajaan pada awalnya buat keputusan, kita buat lockdown tetapi ekonomi dibuka.
Mak Nilang masih dibuka, boleh beroperasi dan sebagainya. Tetapi 1 week dalam masa seminggu kita tengok pula tak tertahan kita dengan keadaan di mana pusat kuarantin dah tak ada katil. Di MIPS, di di stadium Shah Alam, di stadium kalau di Ipoh tu stadium badminton ya, dah tak cukup katil. Kita nak kena tambah katil lagi, beratus-ratus katil setiap hari. Jadi bila itu berlaku, kita nampak perkhidmatan kesihatan kita boleh breakdown, boleh breakdown. Jadi kita terpaksa buat keputusan untuk pada 1 hari bulan ini mesti buat total lockdown. Kilang semua tutup. Tak boleh lagi dah ada apa-apa perniagaan dijalankan. Jadi kita harap dalam waktu 2 minggu tu akan berlaku, bukan penurunan ni, penurunan tak akan dapat. Kita akan statik. Dalam 8,000 sehari. Kemudian bila kita statik tu, lepas 2 minggu tu kita harap ini boleh turun. Kita boleh dapat landaikan kita, Dr. Siva punya tim dan rakan-rakan semua dapat menjalankan tugas lebih senang. Kalau tidak, berlaku seperti di India. Di India ni tuan-tuan, orang masuk hospital, dia biarnya aja dekat tepi koridor tu, dekat tepi jalan tu. Hak meninggal. Gitu je habisnya. Tak sempat nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Sekarang ni dibakar depan rumah je dah. Sebab dah terlalu ramai. Tu dia nak jaga mayat bergelimpangan di merata-rata. Jadi kita tak nak sampai tahap itu, kita terpaksa lakukan perkara ini dan dengan usaha yang dibuat oleh Rumah Ngaji, Datin Norma, rakan-rakan semua ni nak menyedarkan kepada semua rakan-rakan. Saya sendiri sebagai ahli Parlimen Tambun, banyak usaha yang sedang kita lakukan. Kita nak meringankan beban orang ramai. Kita bagi bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan. Kita bagi juga semula pada pagi tadi saya dah start. Puteri saya nampak tadi, Puteri ada yang terlibat ni tadi. Dan pentingnya kita nak mendaftar dalam program imunisasi kebangsaan untuk kita dapatkan vaksinasi. Kemudian kita juga cari jalan untuk menyediakan ambulans untuk menghantar mereka untuk satu nak buat swab test ataupun untuk mendapatkan vaksin. Jadi perkara ini perlu kita buat. Kerana saya bagi tahu tu senang. Tak ada kerajaan dalam dunia ni yang akan mampu bagi yang terbaik kerana secara bersama, dan alhamdulillah usaha ini dibuat. Saya harap kita akan berjaya. Hello. Dah hilang. Okey. Saya Ahmad Faizal, you dengar terputus-putus tu. Tapi tak apa, kalau dibenarkan sebab untuk saya pula nak mengulas sikit apa yang Datuk Seri dah sebut tadi. Antara benda yang paling penting yang disebutkan ialah ini adalah tanggungjawab bersama. Dia bukan tanggungjawab kerajaan saja, dia bukan tanggungjawab polis ke, doktor ke, ini tanggungjawab kita selaku warga negara Malaysia untuk sama-sama memerangi. Dan apa yang Peja cakap tadi sangat betul. Memang tidak ada kerajaan yang akan mampu untuk memberikan yang semua yang rakyat nak waktu COVID. Di sini, di UK, apa yang berlaku ialah kalau kita sakit, dia tak akan masuk dalam MIPS, dia tak akan masuk dalam pusat kuarantin, dia suruh duduk kat rumah. Selagi tak sesak nafas, selagi tu dia tak akan bawa masuk hospital. Jadi itu saya nak ceritakan tentang apa yang berlaku di luar negara yang kita anggap hebat ke apa ke. Benda ni memang jadi macam tu. Disebabkan oleh COVID ini adalah satu kuman yang luar biasa. Dari situ saya nak minta Dr. Siva untuk memberikan sedikit cerita tentang apa yang berlaku di Hospital Slim River pada waktu ni. Dipersilakan Dr. Siva. Selamat petang Datin Norma dengan Datin Sri dan semua yang hadir dalam BC ni.
Okay, so buat masa ni kita nampak yang bilangan kes semakin meningkat secara mendadak. Dan di Perak juga bila kita membuat statistik tentang kes COVID ni, kita nampak yang stage 4 dengan stage 5, that means yang kes-kes yang lebih serius, dia actually sebenarnya meningkat secara mendadak. Grafnya is on a tangent, is going up. Dia semakin meningkat macam ni. So setiap hari kita mendapat banyak kes di seluruh Perak ni yang stage 4 dan stage 5 yang memerlukan bekalan oksigen dan juga memerlukan bantuan pernafasan di ICU. Pada salah satu, each day kita memerlukan hampir 90 hingga 100 katil untuk membantu pesakit-pesakit ini. Dan semua ICU di Perak memang penuh dengan pesakit-pesakit COVID ini. Dan di samping ICU yang sedia ada, sekarang kita sudah menyediakan ward, repurpose ICU. Bermakna ward yang sedia ada tu kita menjadikan sebagai satu ICU. Kita mendapatkan bantuan untuk mendapatkan katil, mendapatkan alat pembantuan pernafasan dan sebagainya untuk menyediakan kemudahan kalau jika katakan kita ada pesakit begini, kita boleh memberikan bantuan perubatan. So actually in Hospital Slim River, penggunaan katil ICU meningkat kepada 170% dalam bulan ini sahaja, 170%, which means we are using extra beds as compared to apa yang kita sedia ada. So keadaannya memang serius dan di Slim River juga kita menerima pesakit-pesakit Sini cakap. Dr. Siba tak dengar lah. Ya, kita semua tak dengar Dr. Siba. Oh, sorry, I'm unmuted. Sorry. Can you hear me? Can you hear me now? Can you hear me? Alright. So you couldn't hear me from the beginning, right? Is it? No. Halfway through. When you were saying pasal ICU sekarang dah 170%. Okay. So di what do you call it, di Slim River kita dah mencapai 170% daripada penggunaan katil ICU yang sedia ada, and disebabkan itu terpaksa membuka katil ward lain, demi satu lagi ward lah untuk repurpose ICU untuk merawat tambahan pesakit COVID yang memerlukan bantuan ICU. Dan di Ipoh, di Hospital Raja Permaisuri Bainon, kita ada 30 katil ICU yang memang sedia ada untuk pesakit-pesakit normal lah. Tetapi semasa pandemik COVID ini, katil-katil ICU ni yang 30 ni telah digunakan sepenuhnya untuk membantu pernafasan bagi pesakit COVID. Dan disebabkan itu, 2 lagi ward repurpose ICU telah dibuka dan digunakan untuk pesakit COVID juga. So sebenarnya, okay, the reality di Hospital Ipoh pun setengah pesakit perlu diletakkan di atas troli, bukan di katil, di atas troli untuk mendapatkan bantuan pernafasan disebabkan tak ada tempat. So we are talking about the stage 4 dengan stage 5. Kes yang stage 4 dan stage 5 pun memang tinggi di Perak ini. So selain daripada stage 4 dan stage 5, kita juga masuk sebenarnya yang kes-kes yang masuk di hospital, termasuk juga stage 3 lah, stage 2 dan stage 3. Dan yang itu pun di Hospital Slim River kita ada 80 katil dan kebanyakan hari hampir 90% daripada katil akan dipenuhi. Dan juga di Ipoh, Hospital Raja Permaisuri Bainon, di mana tempat the main place di mana kita merawat pesakit COVID ini, beberapa ward macam perubatan, ward sakit tu ortopedik, ward pembedahan telah ditukar menjadi ward COVID untuk menampung bilangan pesakit yang semakin meningkat. Dalam fasa ini, masalah yang utama ialah kebanyakan pesakit masuk pada tahap yang lebih serius, 3, 4 dan 5. Dan kebanyakan mereka memerlukan oksigen. Itu yang menjadi masalah yang utama in this fasa. Dan bilangan yang masuk dibawa masuk ke hospital
dalam keadaan yang serius juga meningkat, nombor satu. Nombor dua, bilangan yang brought in dead, yang dibawa masuk meninggal secara tiba-tiba di rumah juga terlalu tinggi. So it's sesuatu mungkin di dalam fasa ini jenis virus atau the strain yang sedia ada sekarang ini lebih serius lah kira. That means the tahap keseriusan itu memang tinggi. Dan another important thing yang saya nak highlight di sini ialah pada fasa pertama dan fasa kedua COVID ni, kita nampak dia kebanyakannya efek pesakit-pesakit yang lebih tua, 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya, atau mempunyai penyakit-penyakit lain. Tetapi dalam fasa ini, this wave, kita nampak yang semua walaupun muda ataupun tua, semua is equally affected and they come in as serious as as everyone. So memang dalam gelombang ini saya rasa nampaknya macam virus ini memang very serious and dia affect semua semua age group lah, every age group. Wow. Terima kasih Dr. Siva. Di sini memang sangat ketara bahawa virus yang kita hadapi ini adalah lebih berbahaya daripada yang pertama sekali yang kita Sorry lalui. tadi moderator. Itulah pasal. Tapi tak boleh cakap dah. Bersembang dengan Dr. Siva ni, apabila kita bercerita, Dr. Siva kata 90% katil, itu adalah perkataan kami sebagai doktor. Ini bermakna sebenarnya tak ada katil dah. Jika katil yang biasa digunakan ditukarkan menjadi katil ICU, kita jangan ingat yang katil ni boleh tukar jadi bagi perkhidmatan yang terbaik. Sebab kita perlukan oksigen, kita perlukan ubat. Jadi dekat sini, antara tugas kami di sini, saya ada buat presentation sedikit. Sekejap ya. Okey, di sini boleh nampak ya semua? Boleh. Keadaan di Malaysia sekarang adalah apabila COVID di sini, kita nampak kalau satu pesakit ada terlalu ramai doktor dan nurse yang kita perlu untuk bantu. Dan di sini mungkin Dr. Siva boleh bagi sedikit penerangan di mana kita tunjukkan bahawa apabila penyakit ni berlaku, paru-paru yang di sebelah kiri ni, di mana paru-paru kita ada udara dan sebagainya, akan bertukar jadi macam batu. Itu adalah satu cara untuk saya nak terangkan dengan lebih jelas. Di mana kita tidak boleh melakukan apa-apa pernafasan. Dan ini menjadikan sebab kenapa pesakit yang mendapat COVID boleh meninggal. Dan yang ini adalah sebenarnya kepakaran Dr. Siva. Kita bercerita pasal perlukan tiub pernafasan. Kita boleh nampak yang kita akan ditidurkan. Jadi kita tak sedar apa dah. Sebelum masuk ke dalam ward tu nanti, nurse atau doktor akan minta kita telefon keluarga untuk bagi tahu kita akan ditidurkan. Ada kemungkinan yang besar dan mungkin kita tak boleh bangun sekalipun disebabkan oleh masalah COVID ini. Jadi ini saya dapat daripada BBC News. Ini yang saya nak tekankan, dia bukan cerita pasal pernafasan sahaja. Kita cerita pasal ubat yang masuk, kita akan ditebuk daripada leher, kita akan ditebuk daripada tangan, kadang-kadang daripada kaki sekalipun. Jadi ini menunjukkan apabila dalam ICU, keadaan adalah sangat-sangat nazak. Ini adalah satu profile picture untuk kanak-kanak. Jadi, sekejap ya. Okey. Jadi, apa yang kita tahu ialah nak perang COVID ni bukan senang. ICU memang dah tak ada. Antara benda yang menyebabkan kadar kematian kita tinggi adalah kerana kita tidak mampu untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik. Jadi di sini saya nak balik kepada saya punya presentation balik. Saya nak ceritakan sedikit apa yang dimaksudkan dengan apa yang berlaku di UK. Okey, apa cara yang kita boleh buat untuk lawan COVID ni? Hanya ada dua. Saya rasa di sini Dr. Siva kalau nak masuk sekali diminta tolong. Ada dua je sebenarnya. Satu, patuhi SOP. Kedua,
kita kena buat imunisasi. Ini saya nak tunjuk di UK dahulu. Okey, ini di US ya. Pada satu masa dahulu iaitu pada bulan 12, kes di US ada sebanyak 200,000 orang kes baru sehari. Dalam pada waktu daripada bulan 12 hingga bulan 5, mereka berjaya memberi vaksin sebanyak 30% kepada penduduk dan pengurangan adalah sebanyak 90%. Sama juga dengan di UK, pada waktu ini daripada mula yang saya cerita tadi 70,000 orang kes baru. Sekarang kesnya adalah lebih rendah daripada Malaysia, 3,000 kes baru sehari. Jadi di Malaysia seperti mana yang Peja dah cakap tadi, dia kata kita punya kenaikan ni adalah eksponensial. Dia akan naik kepada 10,000 dan kalau dibiarkan berterusan, saya takut dia akan naik sampai 20,000. Tetapi kita boleh menjalankan peranan kita. Jadi di sini saya nak minta tolong balik kepada Dr. Siva mungkin untuk bercerita sikit tentang vaksin. Okay. So, sebagaimana yang kita tahu, kita sekarang dalam program vaksin kebangsaan dan buat masa ni kita dalam fasa kedua program vaksinasi kebangsaan, dan fasa kedua melibatkan semua warga-warga atau rakyat yang umurnya 60 tahun ke atas atau mempunyai masalah-masalah kesihatan seperti darah tinggi, kencing manis, dan penyakit jantung atau penyakit buah pinggang. So buat masa ni kita nampak kadar vaksinasi fasa 2 ni tak berapa memberangsangkan lah, disebabkan ramai yang tak hadir untuk vaksinasi atau pendaftaran juga tidak begitu memberangsangkan. So buat masa ni kita nampak yang first dose of vaksin di Malaysia ni hanya 1.7 juta orang yang telah menerima, yang second dose hanya 1 juta yang telah menerima. Ada yang unmute dah. Okey, so hanya 1 juta saja yang telah menerima. Dan sasaran kita ialah 26.5 juta. So bayangkan kita baru telah habiskan 1 juta sahaja and 25.5 juta orang lagi perlu divaksinasi. So kita belum lagi, kita ada banyak lagi usaha yang perlu dilakukan untuk memvaksinkan rakyat kita. So soalan pertama, apakah itu vaksin? So mungkin ini adalah satu soalan yang ramai yang tanya. So vaksin adalah sejenis protein yang akan membolehkan badan untuk mendapatkan imunisasi terhadap sesuatu jangkitan. Dan ikut satu studi yang telah dilakukan di University of Michigan, so kita balik kepada kenapa tak ramai yang tak datang untuk membuat vaksinasi. Antara rakyat kita ni 20% akan mengambil vaksin dengan segera. 46% pula akan menunggu untuk kawan rakan dia untuk mendapatkan vaksin dulu. Lepas dia lihat orang ambil, baru kebanyakan kali dia tak pasti nak ambil ke tak nak ambil dan sebagainya. Dan 14% akan takkan bersetuju untuk ambil vaksin. So kita tengok, nampak di sini 46% ini dia menunggu untuk kawan atau rakan dia untuk ambil vaksin sebelum dia membuat keputusan untuk membuat vaksin. Dan salah satu lagi soalan yang ramai bertanya ialah sama ada vaksin COVID ni adakah dia selamat? Sebab ramai berpendapat vaksin ini telah dikeluarkan dengan begitu cepat dan sama ada dia ni selamat. So semua vaksin yang kita gunakan di Malaysia buat masa ini iaitu Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac telah diluluskan oleh FDA, satu badan yang memantau semua ubat-ubat yang digunakan di seluruh dunia. Dan sebelum vaksin ini dikeluarkan, antara 30,000 hingga 50,000 orang telah menjadi subjek dalam kajian yang telah dilakukan sama ada vaksin ini selamat atau tidak. Dan selepas kajian ini dilakukan, baru vaksin ini dikeluarkan. Dan tiada sebarang shortcut telah diambil semasa pengeluaran vaksin ini. Saya nak bercakap, yes. I just want to nak cakap sedikit, yes. Can I go on?
Okay. Yes, please go on. Dr. Siva, I was just wanting to agree with you. Antara benda yang orang takut ialah dia kata kenapa vaksin ni boleh keluar dengan begitu cepat sekali. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka telah menjalankan fasa pertama, kedua dan ketiga serentak untuk memastikan yang kita boleh mengeluarkan vaksin ni secepat mungkin. Kenapa kita kena keluarkan vaksin ni secepat mungkin ialah kerana COVID ni sangat pandai. Dia boleh bertukar dengan sangat cepat. Jika kita tidak boleh membendung daripada virus asal, dia akan tukar jadi virus yang lebih bahaya. Silakan Dr. Siva. I think someone is unmuted. Dapat dengar echo. So, buat masa ni kita ada 3 jenis vaksin yang dia ada di Malaysia dan di luar negara. Datimnya speaker terbuka. Okay. So, ada 3 jenis. Salah satunya ialah mRNA vaksin yang kita ketahui sebagai Pfizer vaksin. Viral vector ialah, okay, so ada 3 jenis. So, mRNA, viral vector dan inactivated virus lah. So yang vaksin yang sedia ada sekarang yang dengan jenama Pfizer ni ialah jenis mRNA. Dan vaksin ini yang dikatakan dikeluarkan dengan cepat disebabkan teknologi mRNA ini memang sedia ada sepanjang 20 tahun kebelakangan ini. Dan proses untuk menghasilkan vaksin mRNA lebih cepat daripada yang lain. So disebabkan itu vaksin Pfizer ni telah dikeluarkan dengan kadar yang lebih cepat. Dan seperti ramai kata tak selamat dan sebagainya, so inilah explanation kenapa virus mRNA dapat dikeluarkan dengan kadar yang begitu cepat. Dan buat masa ini kita selalu dengar vaksin AstraZeneca yang sebutkan disebabkan kita boleh mengambilnya selepas berdaftar. Dan AstraZeneca ini ialah sejenis vaksin viral vector. Bermakna dia mengandungi sejenis protein yang akan membawa maklumat tentang virus COVID ini ke dalam badan kita untuk membolehkan badan menghasilkan imunisasi terhadap virus COVID tersebut. Dan satu lagi vaksin yang biasa kita dengar iaitu Sinovac, ialah sejenis vaksin inactivated virus. Bermakna ada virus COVID yang telah dimatikan dengan secara kimia atau secara lain untuk menghasilkan immunity dalam badan kita. So matlamat vaksinasi kebangsaan kita adalah untuk memvaksinkan sekurang-kurangnya 80% daripada rakyat Malaysia umur 18 tahun dan ke atas. Kenapa kita perlukan untuk memvaksinasikan 80% ini ialah supaya kita dapat mencapai herd immunity. Dan apabila herd immunity ini dicapai, penyebaran jangkitan virus COVID ini dapat dibendung. Sekarang jika katakan hanya katakan 20, okey, kalau katakan saya telah divaksinasikan, kebarangkalian untuk saya mendapat jangkitan COVID ini akan berkurang. Yes. Tetapi pada masa yang sama, saya boleh masih membawa kuman ini dan kuman ini boleh menjangkiti orang lain. So kalau katakan 80% daripada rakyat dapat divaksinasikan, bermakna mereka ini kebarangkalian untuk mereka membawa kuman tersebut akan kurang. Dan disebabkan dia kurang membawa kuman tu dan jangkitan penyebaran atau perebakan jangkitan ini juga akan berkurang. Soalan satu lagi yang biasa orang tanya ialah bolehkah saya mendapat COVID selepas divaksinasi? Ya, boleh. Kebarangkalian adalah rendah namun boleh berlaku. Dan apa yang baik tentang mengambil vaksin ialah walaupun katakan kita telah mengambil vaksin dan jika kita dijangkiti oleh kuman COVID ini, keseriusan jangkitan ini adalah sangat rendah. Bermakna dia takkan menjadi terlalu serius sampai terpaksa masuk ke ICU dan sebagainya. Dia akan, dan kita sudah sedia tengoklah ada juga yang telah mendapat vaksin yang telah dijangkiti dalam keluarga tersebut, dia seorang saja yang nampak selamat. Yang selebihnya mungkin terpaksa mendapatkan
rawatan perubatan dan juga mungkin dimasukkan ke ICU dan juga mungkin ada yang telah meninggal disebabkan oleh COVID tersebut. Okay. So apakah kesan-kesan sampingan yang kita boleh mendapat, yang kita boleh dapat diakibatkan oleh vaksin? Sebenarnya dalam hospital saya buat masa ini kita telah memvaksinkan semua frontliner hospital dalam 1,000 orang. Dan selain daripada itu, kita telah juga memvaksinkan pesakit-pesakit kita dalam anggaran 3,000 lah setakat ini. Tiada sebarang kesan sampingan yang serius yang telah kami lihat. Biasanya lah kita boleh, apa yang kita dengar, mereka akan dapat demam, sedikit kelesuan, mungkin sakit kepala dan sengal-sengal badan dan juga sengal di tempat pemberian vaksin tersebut. Daripada kajian yang kita telah lakukan, hampir yang mendapat kesan sampingan yang serius ini hanya 0.4% daripada populasi yang telah kita buat kajian lah sebelum ini. Bolehkah kita berhenti mengamalkan SOP selepas mendapatkan vaksin? Ini salah satu soalan yang sering ditanya juga. Apakah SOP yang perlu kita patuhi seperti mana yang Datin Sri telah bagi tahu tadi. Yang paling penting kita kena mengamalkan hand washing, penjarakan sosial antara 1 hingga 2 meter dan juga penggunaan face mask, pelitup muka. So I think faktor yang paling penting ialah penjarakan sosial. Kenapa? Sebab kita sedia tahu virus ini ialah sejenis virus yang berat yang tak mungkin boleh sebar selalu jauh. So that penjarakan sosial tu amat penting. Dan semasa dan juga salah satu lagi, semasa kita nampak peningkatan kes yang semakin mendadak ini, self lockdown adalah salah satu lagi perkara yang kita patut amalkan. So patutkah kita mengamalkan SOP? Yes, kita perlu mengamalkan SOP ini sehingga bila? Sehingga kita dapat memvaksinkan 80% daripada masyarakat kita. Baru kita mungkin boleh relax atau mula berhentikan mengamalkan SOP tersebut. Tapi sehingga kita tak memvaksinasikan 80% daripada masyarakat kita, kita terus kena mematuhi SOP tersebut. Baik. Terima kasih Dr. Siva. Saya rasa penjelasan yang cukup jelas. Tapi kalau orang tak percaya juga cakap doktor, mungkin sebab saya Dr. Siva, orang kata alah ni saja je bercerita. Kalau kita tengok balik kepada, mari kita tengok dengan bukti. Kalau kita tengok balik kepada saya punya presentation tadi, kalau kita bercerita, kalau betul lah kerajaan saja nak buang duit, vaksin ni tak berkesan, kita dah dapat tengok apa yang berlaku di negara lain di mana pengurangan kes adalah sebanyak 90% di US. Di UK 95% habis. Daripada yang tinggi mencanak-canak 70,000 dah turun jadi 2,000, 3,000. Jadi ini adalah satu tanggungjawab bersama yang saya rasa saya tak boleh tekankan dengan lebih kuat lagi ataupun bercerita tentang betapa pentingnya vaksin ini. Okey. Jadi di sini saya juga ingin meminta kalau boleh Ustaz Dia untuk memberikan sedikit penerangan tentang hukum mengambil vaksin ini. Dipersilakan Ustaz. Ustaz punya, saya rasa masalah Ustaz ialah dia punya internet connection tu tak berapa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustaz. Okey, dengar? Okey, terima kasih kepada Dr. Naomi selaku pengerusi majlis, Datin Naumah, Dr. Siva, Datuk Seri dan semua yang hadir pada petang ni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Cuba kita hayati satu ayat, satu potong ayat Al-Quran dan juga satu potong hadis yang bermaksud prinsip dan dasar utama Islam seperti dinyatakan dalam surah Al-Baqarah
dalam ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu, yang bermaksud jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam jurang kebinasaan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala itu diperkukuhkan lagi dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, tiada kemudaratan serta tidak boleh mencetuskan kemudaratan. Jadi kemudaratan mesti dihilangkan baik dalam apa jua bentuk atau keadaan meliputi kehidupan manusia, sekaligus dijadikan antara kaedah fiqh yang disusun oleh fuqaha-fuqaha. Jadi program vaksinasi ini bukan pilihan tetapi ia adalah tuntutan. Selain asas paling mudah difahami ialah pencegahan lebih baik daripada merawat yang menjadi kaedah asas kesihatan sejagat. Jadi rasional yang kita dapat daripada akal yang normal, hidup sejagat juga mengakuinya. Kerana untuk mengurus urusan agama, ia menuntut kesihatan yang sempurna. Contohnya, bagi kita yang akan menunaikan haji, badan mesti sihat dan begitu juga berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna vaksinasi menepati perintah dan tuntutan agama. Contohnya, kita lihat kos, walaupun kos yang besar tapi ditanggung yang sepenuhnya oleh kerajaan. Kerana virus ni virus yang amat besar, dia bukan melibatkan negara kita sahaja tapi melibatkan dunia. Memudaratkan kehidupan untuk jangka panjang sama ada kadar penyembuhan dan kewangan pesakit atau terhadap aspek ekonomi yang telah Datuk Seri sebutkan tadi. Sedia kita maklum terdapat anggota masyarakat yang begitu was-was berkenaan dengan vaksin ini. Kandungannya bermacam-macam. Selain isu keselamatan tetapi ia berada dalam ruangan perbahasan sarjana Islam. Jadi benda ni telah dibincangkan. Jadi kaedah fiqh menyatakan apabila berlaku kesempitan hukum, jalan penyelesaian akan diperluaskan. Dalam muzakarah yang telah dilaksanakan muzakarah kebangsaan berkenaan dengan hal ehwal agama Islam peringkat kebangsaan pada 3 November yang lalu, yang tahun lepas, hukum asas dia, hukum umum adalah harus. Itu yang telah ditetapkan oleh fatwa kebangsaan. Hukumnya adalah harus. Malah ia juga menetapkan vaksinasi wajib dilaksanakan terhadap golongan yang akan ditetapkan oleh kerajaan. Bila kerajaan menetapkan golongan tertentu wajib ambil, maka kita diwajibkan. Jadi hukum asas dia adalah harus, tetapi bila meletakkan satu golongan itu wajib, maka wajib kita ikut. Sebahagian masyarakat kurang memahami proses muzakarah. Jadi banyaklah isu yang dibangkitkan, macam-macam lah pandangan-pandangan, tetapi itu adalah pandangan masing-masing. Tetapi kita ada fatwa yang telah dikeluarkan yang mengikut ahli-ahli yang dibincangkan. Contohnya, ini termasuk pakar perubatan untuk memberikan kenyataan, pandangan sains secara spesifik dan bukti kajian perubatan berkaitan langsung dengan permasalahan atau isu yang dihadapi. Setelah kedudukan jelas, ahli majlis muzakarah dalam kalangan pakar ilmu Islam pelbagai bidang akan mula bersidang dan melihat permasalahan mengikut kacamata dan persepsi agama. Segala dalil dalam Al-Quran, hadis dan pandangan ulama dibincangkan serta dibahaskan. Manakala fatwa semasa diputuskan sarjana Islam, kontemporari ataupun pandangan yang moden sekarang ini, dalam majlis fatwa luar negara juga lazimnya kita rujuk. Bukan setakat Malaysia saja, pandangan negara-negara asing ataupun negara-negara Islam lain pun kita rujuk. Dan daripada situ kita dapat satu fatwa yang kita keluarkan. Contohnya bukan kita hanya minta pandangan ahli-ahli agama, kerana Kementerian Kesihatan iaitu KKM juga adalah ahli zikr, iaitu ahlinya dalam isu COVID-19.
iaitu ahli dalam bidang perubatan dengan bergelumang dengan data semasa. Jadi data kita tengok tadi yang diberikan oleh Dr. Naomi, Dr. Siva, mereka sentiasa cakna perkembangan terkini di seluruh dunia sekaligus bertanggungjawab menjaga kemaslahatan dan kesihatan manusia, khususnya dalam negara kita. Mereka ada hujah saintifik, malah berautoriti dalam mengendalikan permasalahan prosedur operasi standard SOP untuk jangka masa panjang ataupun pendek. Yang tu kita buat lockdown, macam-macam lah kita buat, kerajaan buat sekarang ni. Mereka ada hujah. Malah kadang-kadang ada hujah saintifik yang seandainya dimaklum kepada umum, sukar untuk kita fahami kerana kita bukan ahlinya. Jadi adalah pakar-pakar doktor, pakar-pakar agamawan keluarkan pandangan apa semua. Kita sebagai orang biasa ni suka nak faham, tapi itulah yang banyak pandangan yang keluar, bukan kita ahlinya tapi macam-macam pandangan. Jadi kita ambil jalan yang betul, kita terima pandangan fatwa kebangsaan kita, iaitu adalah harus dan juga wajib diikuti bagi golongan yang tersasar. Itu sahaja, wallahu a'lam. Alhamdulillah, satu penerangan yang saya rasa cukup jelas daripada segi pandangan agama. Kita tahu vaksin itu adalah satu vaksin yang halal, hukumnya adalah harus dan juga wajib untuk mereka yang perlu mengambil vaksin ini. Ini seperti mana yang saya cakap tadi dan seperti mana Datuk Seri Ahmad Faizal cakap tadi, ini tanggungjawab bersama. Kita tak boleh nak kata kita tak boleh keluarkan cerita. Itu saya rasa Ustaz, mungkin juga Ustaz boleh komen tentang apa hukumnya mengeluarkan kenyataan yang tidak berasas, ataupun kita tahu ada banyak cerita vaksin ni macam-macam lah, minum air kelapa lah, boleh sihat, tak payah ambil vaksin dan sebagainya. Macam mati. Betul. So boleh tak Ustaz cerita sikit tentang apakah hukumnya kalau kita pandai-pandai mengeluarkan cerita tanpa ada asas? Okey, terima kasih pada doktor, soalan yang bagus. Kalau ikut dari segi hukumnya jelas sebenarnya. Hukumnya jelas haram, bukan kita ahlinya. Contohnya, kita bukan bidang agama menetapkan sesuatu hukum, contoh wajib, harus, sunat apa semua kita dah keluar, tapi tidak menepati syarat. Kita buat ikut kita punya akal fikiran. Jadi hukum dia jelas adalah haram. Begitu juga dalam perubatan. Kita bukan ahlinya, jadi kita rujuk pada ahlinya dalam bidang perubatan, doktor pakar yang memang bergelumang dengan penyakit ini, dan kita ada data yang kuat dan kita telah dah ada perkembangannya. Jadi kita pandai-pandai mengeluarkan satu fatwa yang kata vaksin ini adalah satu benda yang dibuat oleh Zionis ke apa benda yang sangkut paut apa semua. Kita hanya andaian. Jadi kita keluarkan satu hukum yang mengikut andaian saja, maka jelas itu adalah hukumnya haram. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi di sini saya ingin meminta kita punya ketua komuniti kita iaitu Datin Norma untuk memberikan sedikit pandangan juga kepada ahli-ahli yang ada di sini. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator Datuk Datin Sri dan juga ahli-ahli panel yang bercakap tadi dan begitu jelas. Cuma saya nak Datin Sri ulang balik gambar yang orang kena sakit tu. Boleh? Bagi kami takut. Sekejap, lepas tu saya komen lain. Sebab Datuk Radia dekat sini, dia tak takut. Dia bersini pada. Tak dengar sebab ada orang lain buka speaker. Minta Dr. Nomi terangkan balik tentang video tu. Dengar ke? Dengar. So, minta maaf ya. Yang ini tadi
saya bercerita tentang paru-paru kita yang akan rosak dengan begitu teruk sekali sehingga menyebabkan kita tidak boleh mampu bernafas. Kita macam lemas. Kita tidak mampu mendapat cukup oksigen ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan doktor terpaksa menidurkan kita. Jadi apabila kita ditidurkan sebegini, mesin yang akan mengambil alih pernafasan kita. Jadi di sini mungkin tidak berapa clear di mana mesin yang ada untuk memberikan oksigen. Tetapi apabila oksigen itu digunakan, tube ini telah disambungkan kepada sebuah mesin yang akan bertindak sebagai paru-paru kita. Kiranya kita tidak boleh bernafas sendiri. Pada waktu ini memang kita tak bergerak. Pada waktu ini kita akan ditebuk di leher, kita akan ditebuk di tangan, kita akan ditebuk di kaki juga untuk membolehkan doktor memberikan ubat dan sebagainya. Jadi ini adalah satu keadaan yang sangat nazak. Kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa, kita ditidurkan. Pada waktu kita tidur, sebagai doktor saya sendiri tak pasti apa sebenarnya, kita mungkin bermimpi ke, apakah yang kita tak sedar langsung dan sebagainya, kita tidur untuk waktu yang lama. Ada kemungkinan yang kita tidak akan bangun. Yang itu adalah benda yang paling pentingnya nak bercerita. Tapi ini adalah di mana semua orang dapat rawatan yang sebaik mungkin. Apa yang Dr. Siva dah bagi tahu tadi ialah ICU dah tak ada. Jadi orang yang memerlukan mungkin tidak dapat sebanyak ini. Mungkin jadi macam India, dia akan macam Peja cakap tadi, dia dah sesak-sesak nafas, meninggal begitu saja sebab tak sempat nak beri rawatan. Jadi itu adalah benda yang utama yang kami nak ceritakan, betapa bahayanya COVID ni. Okey, Datin Norma? Oh ya. Ya, sama aja. Buka speaker. Datin tak buka. Banyak dulu ya. Buka mic. Tolong buka speaker Datin Norma. Speaker tak on. Mic. Terima kasih atensi atas penayangan video tu sekali lagi. Saya rasa kita beri peluanglah kepada ahli-ahli yang mengikuti program ini kalau nak bertanya kepada ahli-ahli panel kita. Silakan. Komen sini kau. Kita boleh ini ya. AstraZeneca. Okey. AstraZeneca. Okey. Ya. Ya,
sikit. Yang orang cakap tu kat mana? Tadi tak ada. Terima kasih. Saya rasa itu adalah satu soalan yang sangat baik, tapi apa yang telah disebutkan tadi, iaitu apabila kita tidak dapat memberikan penerangan yang secara lebih terperinci. Sebab saya tahu ramai di sini semuanya ada berpelajaran tinggi, cuma mungkin bukan di dalam bidang untuk membuat vaksin. Jadi saya rasa Dr. Siva nanti saya akan minta bercakap juga. Apabila kita ditakut-takutkan dengan messenger RNA, okey, dan kita messenger RNA ini berupaya untuk membuat perubahan kepada DNA kita sendiri, artinya boleh mampu mengubah diri kita. Jadi nombor satu yang saya nak bagi tahu, messenger RNA tidak ada kebolehan untuk masuk menjadi sebahagian daripada kita punya DNA. Antara sebabnya ialah dia tidak mempunyai izin untuk kodkan supaya dia boleh diselaraskan ataupun dimasukkan jadi sebahagian daripada kita punya DNA. Jadi cerita yang orang cerita tentang takut-takutkan tentang DNA kita akan tukar lah, kita boleh tukar dapat virus lain lah dan sebagainya. Daripada kalau kita cakap pasal genetic modified food, daripada apa kita boleh jadi tukar jadi rambut blond ke ataupun kita boleh jadi lagi sakit ke sebagainya, tidak. Sebab messenger RNA tidak ada kebolehan untuk menukar DNA kita. Kebolehan dia hanyalah untuk bagi message kepada sel kita untuk membuat protein virus tersebut supaya badan kita boleh bunuh protein itu apabila dia nampak masuk dalam badan kita. Itu adalah basic imunisasi ataupun kenapa macam mana vaksin itu dibuat. Daripada cerita macam-macam jenis, macam apa yang Dr. Siva cakap juga, dia dah melalui fasa 1, 2, 3 dengan serentak yang telah menjalankan ujian dah masuk 10,000. Yang dah diberi vaksin satu dunia dah masuk 100 juta. Jadi kalau kita tengok data, seperti mana saya cakap tadi, itu sebab saya tunjukkan graf. Kita boleh nampak bukti yang ada di depan mata. Kita tak boleh bercerita tentang kemungkinan ini dan sebagainya. Seperti mana yang disebut tadi tentang pil perancang boleh menyebabkan bahagian wanita tu rosak. Itu tidak benar semata 100%. Sebab apa yang kita tengok adalah cerita pasal orang lain. Kita panggil anecdotal, bermakna ianya tidak ada kajian sains. Seperti macam saya selalu cakap, katalah saya keluar, saya pakai baju warna pink. Lepas tu saya bertemu dengan accident, jadi saya kata saya sakit, saya accident hari tu sebab pakai baju warna pink. Benda yang tak ada kaitan tapi kita tak faham, jadi kita kaitkan. Jadi itulah sebabnya kenapa apabila yang senang, saya rasa kalau ada yang rajin nak tengok, sila layari website WHO. WHO dah bagi tahu vaksin-vaksin Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca dan sebagainya adalah vaksin yang telah diluluskan oleh badan-badan berkecuali. Bukan dibuat oleh syarikat Pfizer, bukan dibuat oleh syarikat AstraZeneca, dibuat oleh badan-badan berkecuali. Bermakna mereka tahu benda ni selamat. Kalau kita duduk di China, kita kata Sinopharm, Sinovac saja yang bagus. Kita duduk kat US, dia kata Pfizer je bagus. Saya dekat UK ni dia kata AstraZeneca je bagus. Tapi yang kita tahu WHO dah sahkan semua vaksin ni adalah sama je dan baiknya. Yang penting kita ambil bila kita dah diberi peluang untuk ambil vaksin. Boleh Dr. Siva sambung sikit? Apa yang Datin Sri bagi tahu tadi memang sudah komprehensif lah tentang macam mana vaksin ini disediakan dan sebagainya. Tapi on top of that, saya nak juga stress di sini yang di samping itu, bila vaksin ini kita nak berikan kepada rakyat di Malaysia ni, ada satu badan yang dipanggil NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Authority. Yang NPRA ni dia akan buat kajian dia sendiri sebelum kita betul-betul meluluskan vaksin tersebut untuk digunakan oleh rakyat kita. Jadi ada dua lapis lah kira. So it's something yang memang selamat baru kerajaan kita membenarkan untuk vaksin ini digunakan
untuk program vaksinasi kita. So memang as what I told just now earlier, memang ada banyak all this kind of maklumat-maklumat yang palsu yang disebarkan untuk menakut-nakutkan orang tentang mRNA vaksin yang boleh mengubah DNA dan sebagainya. Tetapi memang telah dibuktikan dan juga WHO telah menafikan berlakunya perkara-perkara beginilah. So fungsi seperti yang Datin Sri beritahu tadi, mRNA vaksin ini ialah hanya untuk membawa kod itu ke dalam sel kita untuk menghasilkan protein untuk melawan virus COVID. Itu saja peranan yang dimainkan oleh vaksin tersebut. Saya saja suka nak cerita tentang suami saya ni. Dulu waktu dia merokok 20 batang sehari, apabila dia kata dia tak boleh nafas, dia rasa sesak nafas, dia tak boleh nak hembuskan dia punya ni semua kahak pekat sepekat-pekatnya. Saya cakap sebab merokok. Ada bukti. Saya siap print lagi. Ini dia bukti yang ada berapa orang sakit-sakit sekian. Dia kata doktor ni semua saja tipu. I tak cukup minum air. Okey. Kenapa Benjam berhenti merokok? Sebab dia dah mula ada kesan yang dia tak boleh berhentikan. Seperti dia dah tak boleh bercakap tiba-tiba. Jadi kalau kita tunggulah, nak tunggu kesan, nak tunggu vaksin ni nak tengok betul ke tidak, jawapannya ialah terlalu ramai orang akan meninggal. Itu je cerita dia. Kita punya hospital dah tak cukup katil. Dr. Siva ke saya ke semua dah tak boleh mampu nak buat apa-apa. Kami tak boleh bantu. Jadi kesudahnya yang saya cuba tekankan, kita dah bercerita daripada orang perubatan, kita dah cerita pasal orang agama, kita dah dengar cakap orang politik, kita dengar cakap ketua NGO kita Datin Norma. Kita tahu buktinya tidak ada, kita tak boleh tolak lagi betapa pentingnya nombor satu, kita ambil vaksin. Kedua, kita jalankan tanggungjawab kita bersama. Orang dekat UK di sini bercerita tentang ini apa yang saya boleh buat selaku rakyat. Sebab saya tak boleh tolong bagi duit ke, saya tak boleh bagi pekerjaan ke, saya tak boleh bantu orang dekat hospital. Tapi tanggungjawab saya ialah ambil vaksin. Jadi ini satu perang di mana saya harap semua orang akan ambil iktibar dan cerita pada orang lain. Dan insya-Allah program vaksinasi kita akan berjaya dan insya-Allah kita akan keluar daripada belenggu COVID ni pada hujung tahun ni. Kalau ada kerjasama semua. Dipersilakan Datuk Seri. Saya terima kasih lah, tapi sebelum tu saya nak maklumkan yang kalau lain kali nak pakai saya sebagai contoh, tolong bayar royalty. Lepas tu baru boleh pakai nama saya. Tapi saya nak maklumkan juga yang menjadi kerisauan kepada kerajaan dan juga kepada kita semua, kerana kita mendapati golongan yang paling kurang yang cukup takut nak ambil vaksin ni adalah orang Melayu. Di Kelantan contohnya baru-baru ni 10,000 orang yang dah dapat janji temu tak hadir. Jadi bayangkan kalau kita mengeluarkan dos daripada Pfizer. Pfizer ni mengeluarkan belanjanya udahlah tinggi. Kemudian dia perlu nak ada, Dr. Siva can confirm, dia nak sejuk. Jadi nak bawa daripada Kuala Lumpur, nak bawa ke Kota Baru Kelantan, nak bawa ke Gua Musang, nak bawa ke, bukan murah. Kemudian kita panggil orang, mari datang, kamu kena datang pukul 10 pagi. Lebuh tak datang sampai ke petang. Jadi kalau dos ni dah dikeluarkan, ianya merugikan kita. Jadi masalah pula, satu beban pula pada kerajaan nak pergi cari pula orang lain nak ganti untuk divaksinkan. Jadi masalah besar. Dan saya cukup heran kerana orang kita terlalu lebih percaya kepada social media. Kita percaya dengan apa yang kita baca dalam WhatsApp, yang kita baca dalam kadang-kadang dia pakai lawa sikit, dia pakai macam hari ni Ustaz dia pakai topi warna hitam. Ni satu orang dia pakai warna putih, janggut dia panjang sikit daripada Ustaz dia, dah kita percaya Ustaz tu kata benda ni tak elok, dia ada. Besok kalau kita ambil Sinovac, dah tak boleh kita nak pergi buat umrah. Tapi saya ada juga dengar cerita tu. Saya ada juga dengar yang di Arab Saudi ni cuma nak terima orang yang dah ada dah ada vaksin daripada Pfizer ataupun daripada AstraZeneca. Yang daripada Sinopharm, kalau Sinovac ni tak boleh pergi buat umrah. Jadi saya nak tanya pula,
Kalaulah kita ada duit, kita dah ada apa semua, kita register kat tabung haji nak pergi buat haji, garanti dapat ke pun? Akhirnya kita kena percaya, Ustaz dia boleh confirm dengan saya, yang bila kita nak sampai nak buat haji, nak buat umrah, kita ni jadi tetamu Allah. Allah yang izinkan. Bukan kerajaan Arab Saudi, bukan Sinovac, bukannya AstraZeneca, bukannya Pfizer. Tak kira. Kalau Allah nak tentukan kita pergi buat haji, kita pergi buat haji. Jangan risau bila cucuk Sinovac tak boleh buat haji. Cucuk AstraZeneca baru boleh. Jangan bimbang bab tu. Kalau kita sendiri dah hilang akidah, dah tak percaya kepada Tuhan, apa hal kita nak jadi? Kerana satu je Allah bagi kat kita dugaan COVID-19 ni kita dah jadi huru hara. Jadi jangan terlalu kita bijaksana sangat menengok WhatsApp dengan Facebook ni semua merapu. Kita dengar cakap Ustaz dia, kita dengar cakap Ustaz Siva, ada Ustazah Nomi, kita dengar cakap demo ni. Demo ni pakar dalam bidang demo. Kita dengar Tun Dr. Mahathir sendiri, umur dah 95 tahun. Tun Siti Asmah, umur 95 tahun. Mereka dah cucuk 2 dos. Apa tak hair. Tak ada kata demam. Tak ada kata apa. Jangan risau. Ada kebih-kebih tangan sikit. Lepas tu elok je dia naik kuda, dia naik basikal, dia jogging. Tak ada apa masalah. Jadi jangan takut. Tolonglah kita, tolong sampaikan kepada orang keliling kita, saudara mara kita. Saya nak minta semua gunakan social media. Kita bercakap tentang perkara ini adalah untuk kebaikan kita. Tentunya kerajaan, tak kira lah siapa Perdana Menteri, tak kira lah kerajaan mana, parti mana yang memimpin sekarang ni, tapi mana mungkin Ketua Pengarah Kesihatan, Dr. Siva, rakan-rakan kita di Kementerian Kesihatan Malaysia tu yang bekerja secara profesional, nak membunuh semua rakyat kita dengan memberikan kita vaksin yang bukan-bukan. Mereka juga ada keluarga, mereka juga ada anak isteri. Takkan mereka nak biarkan keluarga mereka juga tercemar dengan keburukan, dengan apa yang kalau ialah itu yang kerajaan nak lakukan. Jadi saya mohon merayu sangat pada semua. Tak guna saya sekarang ni dah ada 2 dos. Menteri Besar Perak dah ada 2 dos. Perdana Menteri dah ada 2 dos. Tapi tak ada maknanya selagi kita tidak mendapat immunity kelompok. Kalau selagi tak dapat 80%. Tapi orang marah pula sekarang ni. Itu satu bab orang yang takut. Satu bab lagi orang kata, susah sangat nak dapat vaksin ni. Untuk makluman semua, saya dah ambil inisiatif sendiri. Saya dah berjumpa dengan CEO Pharma Niaga. CEO Pharma Niaga ni sebuah syarikat daripada lembaga tabung apa nama Askar ni dia. Baustad punya. Saya buat director Datuk Sri. There you go. So saya dah berjumpa dengan Datuk Zul. Datuk Zul datang pejabat saya bercerita betapa mereka bekerja siang dan malam untuk buat bottling Sinovac. Dan kita by the end of not this month, by the end of June, insya-Allah kita akan dapat lebih 8 juta dos untuk kita edarkan kepada orang ramai. And waktu tu dia akan jalan laju sikit. Sekarang ni problem kita ialah nak execute ni. Dia bayangkanlah kami dekat Tambun dia kami nak hantar ikan, ayam, kobih pun seksa kerja kat Ros kan, betul tak? Kat Ros. Tapi nak bagi pula 30 juta orang vaksin. Nak bagi vaksin ni pula nak tutup muka, nak susun pakai PPE, nak sediakan tempat tu, nak sediakan sukarelawan, bukan satu kerja yang mudah. Ini satu gerakan massa, gerakan besar-besaran. Jadi bagi peluang pada kerajaan, bagi peluang kepada YB Khairi Jamaluddin, Menteri yang bertanggungjawab untuk program imunisasi kebangsaan ni, kita bagi sokongan. Dia ambil masa sikit tapi insya-Allah saya nampak by hujung bulan Jun dia akan jadi laju sikit sebab kita dah ada bekalan vaksin ini yang mencukupi. Saya minta maaf dapat cakap lebih sikit tapi saya mohon sangat, merayu sangat kerana ini tidak akan berjaya tanpa sokongan semua. Kita tak guna bersembang tapi cucuk tahun ni sudahnya apa pun tak jadi. Saya pun boleh kena COVID, semua orang pun boleh kena COVID dan bila kena, bab kata Nomi tadi, saya punya paru dah tak berapa elok, saya kena lebuh tu. Kesian Nomi. Jadi tolong.
Itulah kalau boleh saya pun nak mencelah sikit ya. Masa mula-mula untuk Sinovac nak keluar, jadi kami di peringkat board of directors memang Pharma Niaga beritahulah apa ujian yang telah dibuat, berapa cases. Jadi Sinovac ni memang dibuat secara besar-besaran di Brazil dan juga di Indonesia. Jadi tak ada masalah dari segi kualiti vaksin ni. Cumanya kenapa kerajaan bagi kepada Pharma Niaga, sebab Pharma Niaga ni ialah syarikat farmasi yang terbesar ya. Jadi dia orang memang ada kemampuan untuk menanggung vaksin ni untuk refill dan redeploy. Memang betul Datuk Seri beritahu salah satu kaedah ialah untuk mengadakan vaksin ni di bawah suhu yang amat sejuk. Jadi bila saya bercakap pun dari segi logistik baru-baru ni dengan syarikat GDEX, tak ada syarikat logistik lain yang boleh berkemampuan untuk menanggung dari segi suhu tu, nak make sure that vaksin ni tak tercemar. Jadi sayang bila semuanya dah dilakukan dari segi proses, nak menghantar, betul orang tak keluar nak ambil. Yang itu yang kita kena beritahu ya. Mungkin Datuk Seri bercakap dengan PM, kita kena adakan apa orang cakap satu kempen supaya orang tak takut ataupun dari segi informasi. Bila saya bercakap dengan Datuk Seri Syaz, Chairman of Pharma Niaga, kita nak buat kempen Jom Cucuk katanya. Jadi mungkin boleh bekerjasama dengan peringkat government, Pharma Niaga boleh mengadakan program yang menyeluruh untuk diwawarkan dari on all the media punya network. Itu saya punya pendapat lah Datuk Seri. Okey, terima kasih banyak kepada Datuk Noni. Di sini, hello Datuk Razi. Sekejap ya. Saya sedang melihat kepada soalan-soalan yang dikeluarkan. Tolong offkan sekejap Bapak okey. Di sini Puan Faizah bertanya adakah Kinzey ada di dalam vaksin Sinovac. Saya akan beritahu sekarang memang tiada. Inisiatif untuk buat drive-thru, saya rasa kerajaan sekarang ni sedang buat pelbagai inisiatif. Seperti mana yang Datuk Noni dah cakap, Peja dah cakap, antara benda masalahnya ialah supply dan juga pengendalian untuk memastikan semua orang dapat. Jangan kira adakah mana satu yang lebih baik, Pfizer ke, AstraZeneca ke, Sinovac ke, dia sama, timbang taranya lebih kurang sama. Yang penting dia kena ada imunisasi berkelompok. Dia tak kisah apa pun. Kalau kita tengok Pfizer diberitahu 90 lebih peratus berkesan. AstraZeneca 70 lebih peratus. Tetapi dia punya kejayaan AstraZeneca di UK ni menunjukkan dia turun 95% daripada kes COVID. Menandakan yang penting ialah orang ramai ambil. Itu je. So itu yang saya rasa sangat-sangat penting untuk dibagi tahu. Jadi dari sini saya nak minta Datin Norma untuk bagi sedikit ulasan. Lepas tu saya akan tamatkan kita punya meeting pada hari ini dengan ada satu video. Jadi saya nak bagi peluang kepada Datin Norma dan Datuk Razi. Silakan. Sekali ya. Okay. Boleh ya? Boleh je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. I will be very brief ya. Kalau kita dengar selama 1 jam ni, lampaulah susah, semua orang susah, belanja banyak with all the hassle ya. Jadi pada saya kalau kata we think a bit out of the box, kalau bolehlah kita minta ahli-ahli parlimen kita desak Perdana Menteri dan juga Kabinet supaya guballah satu-satu emergency law ya. Iaitu sesiapa yang tidak sengajalah tak mahu divaksinate, fine mereka. Ni sekarang kita dengar Siti Nurhaliza kena fine. Ni Lofa kena fine. Orang yang tak ada duit pun kena fine. Boleh law tu, boleh compound. Ini compound lah. Tapi sebaik-baik biarlah kita bagi apa kata warning kepada semua rakyat kita. Okey, dalam 3 bulan ni tentukan tiap-tiap orang vaccinate masing-masing ya. Cari jalan. Selepas 3 bulan siapa yang tak buat juga, vaksin ada, semua ada, tapi rakyat tak mau juga, rakyat berkenaan kita compoundkan. Tengoklah
masalah kita akan menjadi kurang. Dengan adanya yang kita bincang tadi, kita fikirlah berapa bilion habis nak menggerakkan orang lah, itulah ini. We can spend those billions to buy more vaccine. Lagi senang. Kita tak susah sangat. Kepala kita boleh kita fikirkan on recovery. Ekonomi punya recovery kan. Macam mana nak menyelesaikan masalah anak kita yang tertinggal dalam pelajaran lah, itulah inilah. Make it, bukanlah draconian tapi make it neat. Kalau kita boleh find orang lain just for simple ini pula mereka yang tak mahu ni. Bila mereka tak mahu vaccinate, mereka sebenarnya will be an agent for killing other citizens and their neighbors. Jadi itu sajalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk. Okey, Saya rasa itu Dr. satu Noni, idea yang boleh nak tanya satu soalan brief one? Okey, pasal vaksin ni. Sorry, saya dia dapat tahu program ni last minute baru dapat tahu. Kalau tidak boleh forward pada banyak group. Very good very good program lah. Mungkin saya tak dengar dari mungkin saya tak dengar dari awal. Satu je soalan saya. By the way, Dr. Nomi, insyaAllah besok my second dose Pfizer. Alhamdulillah, me and my husband. Okay, satu je soalan saya. Sebab orang momok sangat pasal bercerita banyak sangat negatif pasal vaksin kan. Jadi cuma adakah percentage bila orang yang dapat vaksin ni, siapa yang vaksin, ada tak percentage yang boleh menyebabkan kesan ataupun boleh cakap terus terang kematian? Is there any percentage bila orang mengambil vaksin? That's all. Thank you. Dr. Siva, do you have any current data? I can go with my data yang kat sini, but I think maybe from what we know, what I told earlier, hanya 0.4% lah daripada kesan sampingan yang serius lah yang dilihat dengan vaksinasi lah. So it's only 0.4%, but kematian I do not have the data about that. betul. Daripada sini juga antara komplikasinya terlalu rendah. Kita cakap tentang 1/20 dalam sejuta orang dan sebagainya. Jadi dalam apa-apa keputusan, okay, saya selalu cerita macam ambil ubat. Mak saya punya takutlah nak ambil ubat. Dia kata nanti ubat ni bagi mak ngantuk, bagi mak gemuk, bagi mak macam-macam. Tapi bagi saya, kita kena tengok kita punya outcome, kita kena balance kan. Kalau tak ambil ubat, kita akan tak boleh bernafas. Kalau kita tak ambil ubat, kita akan dapat blood pressure yang tinggi, kita boleh stroke. Berbanding dengan mengantuk, naik berat badan ataupun pening-pening. Semua tu kita kena ambil balance. Jadi apabila kita tahu vaksin ini sangat selamat, kita tahu kadar komplikasi sangat-sangat kecil, menjadi tanggungjawab kewajipan untuk ambil vaksin. Jadi saya haraplah terima kasih juga kepada semua soalan yang telah dijawab oleh Dr. Siva di dalam group chat. Saya di sini harap jika ada apa-apa ataupun jika ada mana-mana yang ingin meminta lebih penerangan, boleh contact directly dengan saya, Dr. Siva. Boleh juga saya bawa sekali Datuk Seri Ahmad Faizal untuk beri lebih penerangan. Dan saya berharaplah daripada kita punya sesi hari ini, semua orang akan ambil vaksin. Saya suka satu iklan yang dibuat oleh di UK. Nanti saya tunjukkan sekejap ya. Dia cakap orang putih tapi saya tahu orang kat sini semua pandai cakap orang putih. Tak ada masalah. Okey.
Okey, sebagai pengakhir kata, saya nak minta tolong Ustaz Dr. Dia, Datin Normah, Datuk Seri Ahmad Faizal untuk beri sedikit kata-kata sebelum kita berakhirkan meeting hari ini. Saya ingat kita dah sampai pada pengakhirnya. Jadi nak menggulung apa yang telah kita dengar dengan begitu baik sekali, penerangan yang diberi oleh pakar-pakar sains kita, doktor-doktor kita, Datin Sri Dr. Nomi, Dr. Siva, dan juga penerangan daripada Ustaz Dia mengenai agama tentang vaksin, dan juga of course yang berhormat kita Datuk Seri Ahmad Faizal yang sebagai pemimpin wakil rakyat kita telah menerangkan berbagai-bagai perkara yang bersangkutan dengan vaksin juga penyakit COVID yang bahaya ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih, dan saya yakin semua yang hadir telah dapat penjelasan yang begitu baik sekali, dan saya sangat yakin bahawa vaksin ini adalah sangat baik untuk pencegahan kita daripada penyakit ini. Saya sendiri pun dah vaksin, umur saya pun 74 tahun, tak ada rasa apa, cuma saya rasa ngantuk je. Dah anak saya sendiri kata saya komplain gemuk lah macam-macam tetapi sebenarnya kesan sampingannya sangat sedikit. Saya rasa ngantuk, saya tidur, itu saja. Saya dah buat dua dos, suami saya pun dah buat, dan saya sangat-sangat yakin bahawa vaccination ini sangat perlu untuk kita menangani penyakit COVID-19 ini. Dan saya sebagai ketua berbagai NGO berseru agar semua ahli-ahli NGO kita, terutama NGO Rumah Ngaji yang kami ada 80 pusat dan mungkin ada ramai pengikut yang mengaji katalah 800, semuanya akan mengambil vaksin dan semuanya akan mengeluarkan dalam WhatsApp group kita, dalam perbualan kita. Sebab sebenarnya vaksin ni seperti kata Ustaz Dia tadi, kita nak jaga diri kita, nak jaga keluarga kita, tanggungjawab agama. Sebagai doktor dah tentulah dia kata kita nak hidup dengan sempurna, dengan baik, nak jaga keluarga. Saya cuba bayangkan diri saya kata, kalaulah saya dapat saya diletakkan di hospital, anak saya tak dapat tengok saya rasa itulah satu yang sangat sedih. Dan bayangkan pula kalaulah cucu saya kena, saya tak dapat tengok. Satu penderitaan yang saya rasa lebih hebat daripada COVID itu sendiri. Jadi saya berserulah seperti apa kata Nomi tadi, Dr. Siva, semua tadi Datuk Seri, kita harap sangatlah semua kita yang hadir dalam grup ini mengeluarkanlah dan pada saya Datuk Seri Ahmad Faizal, kami ahli ngaji cuba mendapatkan orang-orang tua di sekeliling saya pun dah tua, tapi cari juga lagi orang tua yang lebih muda dari saya untuk divaksin. Dan sebab ramai yang takut dan ramai kadang-kadang tu tak tahu. Jadi saya minta ahli-ahli rumah ngaji kena pasti jiran dekat dengan mereka. Di mana ada jam berhampiran, tolong daftarkan. Tolong masukkan My Sejahtera. Kerana mereka mungkin tak tahu bagaimana nak buat, ataupun kerajaan sekarang ni nak memudahkan cara lagi, mungkin tak payah pakai My Sejahtera pun, kita nak bawa je orang tua ni keluar pada tempat yang ditetapkan. Saya dah bincang dengan Dr. Siva, carilah jalan supaya lebih mudah membawa orang-orang ni. Kalau yang telah hantar macam mana nak bawa, macam mana nak dicucuk. Dr. Siva pula bagus, dia dapat gunakan penyiaran Jabatan Penyiaran, beritahu kat kampung-kampung, keluarlah, jangan takut.
Inilah sebenarnya Datuk Noni kata tadi, jom cucuk, jom kita cucuk. Macam-macam lah kempen yang kita akan lakukan, dan saya berjanji sebagai penasihat NGO, kami akan berusaha ya Dr. Nomi nak menyelamatkan orang-orang Malaysia, terutama orang Melayu yang selalu takut dan selalu tunggu. Sampai ramai yang datang baru nak buat. Jadi kita akan berusaha ke arah itu. Dan atas penerangan, atas gambar,